وكل من لنورك داع. وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك أرفع الآمان، إليك أرفع الآمان. أحببتك اللهم محبة دوالي، وأحببت محرابك وكل من لنورك ذا. وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك ارفع الآمال. أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي، أيا أشفق من الأم على طفلها الغالي. ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال، ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita bertemu lagi dalam rancangan atas talian menggunakan platform TikTok. Alhamdulillah, macam biasa seperti mana yang kita janjikan, malam ini adalah malam kita nak talaqi huruf-huruf Al-Quran. Baik, berpandukan panduan buku panduan talaqi 28 huruf Al-Quran. So malam ni kita akan simpulkan huruf jim. Huruf jim. Jadi untuk sahabat-sahabat kita yang baru menyertai program kita ini, ketahuilah bahawa kita telah adakan program seperti ini sejak daripada saya, kalau tak salah, 2 minggu daripada Ramadan baru ni. Bermakna kita dah selesai bahaskan secara terperinci huruf demi huruf sebanyak 28 huruf. Sebanyak 28 huruf, bermaksud kita ada 28 episod. Semua itu dirakam, disimpan dan semua orang boleh akses. Tak ada perlu tak kena cas apa-apa, tak ada. Cuma saya lupa platform itu perlu request join atau tidak. Saya ingat dia open saja platform tersebut. Jadi bermaksud sesiapa yang berminat untuk dia semak semua rakaman kita, bermula daripada huruf hamzah sampai kepada huruf ya, dan kita susun mengikut susunan huruf tarqi, nipis dahulu, kita selesaikan nipis, kemudian kita masuk huruf yang tebal. Semuanya ada 28 rakaman, maknanya menyentuh semua huruf hijaiyah yang kita guna pakai dalam membaca Al-Quran. Cuma malam ini kita murajaah, ulang kaji. Kerana masa kita jelaskan pendetailan talaqi huruf itu, kita tak buka ruang untuk baca. Jadi barangkali inilah ruang ni untuk kita buka kepada sahabat-sahabat kita untuk baca, fokus kepada setiap huruf. Kita dah bermula dengan huruf hamzah pada minggu-minggu lepas.
huruf ba, huruf ta, minggu lepas huruf tha. So malam ini giliran huruf jim. Bermaksud kita tak akan pergi detail kepada perbahasan makhraj, apa sifat-sifatnya, kerana itu telah dah selesai dah. Jadi siapa yang terlepas rancangan itu, program itu, dia boleh refer kepada rakaman. Ataupun yang ada buku, dia scan saja QR code tu. Dia scan saja, dah ada cerita, dah divideokan kat sini. Boleh. Sama ada scan QR code dekat buku, muka surat masing-masing, ataupun dia pergi kepada rakaman yang kita simpan pada satu tempat yang selamat, insya-Allah. Tetapi semua orang boleh akses, insya-Allah. So malam ni giliran jim. Jadi kita simpulkan begini, huruf jim ini setelah kita dah cerita, tunjukkan dia punya gambar rajah sebutan huruf jim, kemudian apa makhrajnya, kemudian apa sifat-sifatnya. Jadi kita simpulkan huruf jim ini adalah sebenarnya dia huruf yang mudah disebut, kerana dia ada seakan-akan dengan rupa huruf J. Cumanya sikit terganggu kerana J kita, dalam bahasa kita, J kita itu kita menggunakan hujung lidah. Sedangkan huruf jim Al-Quran kita sebut daripada tengah lidah. Itu beza dia. Bunyi J kita sebut jambatan jari, jam itu dah seakan-akan rupa jim Al-Quran. Cuma sikit perbezaannya adalah tempat keluar, di mana jim Al-Quran daripada tengah lidah, J yang kita guna untuk sebutan harian kita daripada hujung lidah. Jadi daripada hujung lidah dengan tengah lidah itu akan memberi kesan kepada sifat suara huruf jim. Sebab tu saya selalu contohkan, kalau orang Arab yang fasih sebutan huruf jim dia, kalau dia sebut jari, dia akan sebut jari. Dia tak sebut jari, dia sebut jari. Kalau jambatan, dia akan sebut jambatan. Kalau jam, hari ni jam lah, dia tak sebut jam, dia sebut jam, daripada tengah lidah. Jadi kalau kita dengar orang tu sebut huruf jim, hujung lidah, bermakna jim dia tak fasih, kurang pada makhraj. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Cuba dengar huruf jim. Idza jaa, itu daripada tengah lidah. So kalau ada orang baca idza jaa, idza jaa, itu rupanya daripada hujung lidah. Kita nak sebut huruf jim daripada tengah lidah, kerana makhraj huruf jim adalah tengah lidah dengan langit yang bersententang dengan dia. Ja. Dan selalu saya ingatkan, untuk kita latih huruf jim ini senang saja. Kita ambil panduan sebutan huruf ya. Ya. Kerana huruf ya ini orang kita fasih sebut huruf ya. Dia sama sebiji dengan ya, ya. Kita ajak y tu, ya bunyi dia ya. Ya Arab, ya Quran, ya alif bunyi dia ya. Dia lahir daripada tengah lidah. Ya. Daripada pedoman atau panduan huruf ya tu, kita guna makhraj ya untuk sebut huruf jim. InsyaAllah dia membantu untuk fasihkan, untuk tepatkan, sahihkan sebutan huruf jim. Jadi kita sebut ya, matikan ya, ai. Rasakan dia datang daripada tengah lidah, ai. Kat situ sebut ai, ja. Daripada tengah lidah, ja. Jangan ja. Okey. Satu hal, bila kita sebut huruf jim daripada makhraj hujung lidah, daripada makhrajnya tak betul, mudah akan berlaku hamas pada sebutan huruf jim. Huruf jim ni bila dia datang daripada tengah lidah, dia cara nak sebut dia agak payah, sebab tengah lidah payah berbanding hujung lidah. Bila sebut hujung lidah, huruf itu akan mudah. Maknanya gini, mana-mana huruf yang keluar daripada hujung lidah, ia lebih mudah disebut berbanding dengan huruf yang keluar daripada tengah lidah ataupun pangkal lidah. Yang hujung, yang taraf ini lebih mudah kerana berada di luar, di hujung. Jadi huruf jim yang tepat, dia keluar daripada tengah lidah,
Bermakna cara nak keluarkan dia payah sebab tengah lidah. Orang kita mengeluarkan huruf jim atau sebut huruf jim daripada hujung lidah. Jadi senang. Jari. Arab tak sebut macam tu. Dia sebut jari. Nampak payah tak? Jari. Payah. Kalau kita jari terus mengalir ataupun tergelincir saja. Sebab menggunakan hujung lidah. Itu beza dia. Jadi kita dalam baca Quran tak boleh ikut cara yang mana senang. Dari sudut menyempurnakan makhraj, kita kata nak sebut hujung lidah lah sebab dia lebih senang daripada tengah lidah. Tak boleh macam tu. Kerana Al-Quran ni diambil secara talaqi daripada afwahi syuyukh, daripada mulut-mulut lidah-lidah para guru. Jadi macam mana jim itu dibaca oleh guru kita, macam itulah kita tiru, kita copy. Kerana guru kita, dia akan tiru bacaan guru dia. Guru dia akan tiru bacaan guru, akhirnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil Al-Quran daripada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril. Dia bukan kita nak reka kaedah mudahkan sebutan, tetapi kita mesti pakai kaedah talaqi, mengambil seperti apa yang dibaca oleh guru kita. Okey. Jadi jimnya ji, ju. Kena latih. Kekok lah ustaz. Jadi kekerasan lah ustaz. Itu memanglah sebab kita belum fasih. Kalau dah fasih, okey. Jadi berbalik kepada apa yang saya sebut tadi. Kalau orang itu sebut huruf jim daripada hujung lidah, kebanyakannya mudah menjadikan huruf jim itu bersifat dengan hamas. Hamas ni maknanya nafas berjalan, nafas berlalu, nafas mengalir. Sedangkan jim dia punya sifat dia jahar. Jahar maknanya nafas tertahan. Ja. Bila kita sebut daripada tengah lidah, susah kita nak jadikan jim itu nafasnya berjalan. Kerana nak keluarkan dia tu payah, perlu pada penekanan pada makhraj. Payah nak jadikan dia huruf yang nafasnya berlalu. Tetapi kalau kita rosakkan, kalau kita tak betulkan pada makhraj dia, kita bawa kepada hujung lidah, ini yang menjadikan dia huruf jim itu berangin ataupun berhamas ataupun nafas berlalu. Seperti orang baca idza jaa nasrullah, idza jaa. Sebab apa jadi gitu? Sebab yang pertama sekali dia salah makhraj. Yang kedua, bila berlaku kesilapan makhraj, dia mudah menjadikan huruf itu sifatnya berubah. Jadi kalau kita dengar orang baca idza jaa, kita tak boleh nak ubah daripada hamas kepada rakhawah. Dia tak jadi. Maksudnya asasnya adalah betulkan makhraj dahulu. Contoh, katakanlah ada orang baca begini, idza jaa, kita kata huruf jim awak itu tak tepat, kelihatannya dengar seperti bersifat hamas, nafas berlalu. Jadi nak betulkan dia bukan dengan cara kita tahan nafas, itu step yang salah. Caranya adalah gerakkan daripada hujung lidah, makhrajnya hujung lidah, bawa kepada tengah lidah. Bawa ke situ dahulu. Cuba baca huruf jim itu dengan tengah lidah. Ja, idza jaa. Okey, kalau makhraj dah betul, masih lagi seperti hamas, bermaksud baru kita fokus kepada tahan nafas. Tapi selalu saya sebut pengalaman kita, sebab saya dulu pun sebut huruf jim daripada hujung lidah. Sebab kita talaqi, kita dengar guru-guru kita dekat di Malaysia ni, dia tak ambil secara detail pada sebutan huruf jim. Tak ada orang nak beritahu huruf jim itu jangan disebut daripada hujung lidah. Jadi kita dengar apa yang kita dapat saja. Jadi bila kita latih dia bawa kepada tengah lidah, sebenarnya bila kita jadikan huruf jim daripada makhraj tengah lidah, jim tu susah nak berangin. Payah nak jadikan dia huruf bersifat hamas, kerana apabila dia keluar daripada tengah lidah, susah nak dihamaskan, nak dialirkan nafasnya. Kerana perlu pada penekanan. Ja. Itulah menjadikan huruf jim bersifat dengan syiddah, bersifat dengan jahar. Okey? Jadinya kita simpulkan huruf jim, orang kita lemahnya pada penyebutan makhraj, dan kalau dari sudut sifatnya, dia bertukar daripada sifat tertahan nafas kepada sifat
berlalunya nafas. Jadi kita nak kemaskan apa? Kita nak kena sempurnakan makhrajnya. Makhraj jim tengah lidah, kemudian pastikan dia tak dilalukan nafasnya. Okey, saya contohkan. Contohkan sini. Cuba dengar betul. Ja'alna. Dengar tak? Ja'alna. Bukan ja'alna. Bukan ja. Bukan j. Bukan ja'alna. Tapi ja'alna. Jibalin. Junaha. Terus. Dengar. Bukan bukan tapi samuhum. Dengar lagi huruf jim mati. Wahijra. Jangan wahijra. Tengah lidah. Jangan nampak berubah makhraj dan menjadikan sifat itu sifat hamas. Kita nak dia tengah lidah dan jahar. Tujaza. Okey, teruskan lagi dengan hajajatum. Jim dengan jim. Hajajatum. Jangan baca hajajatum. Nampak tak berangin? Ada hamas. Teruskan. Hijr. Itu payah sikit ya. Kita nak betulkan jim tengah lidah, kemudian kita nak waqaf dengan ra. Hijr. Nipiskan ra. Okey, bukan hijir. Hijr. Okey. Al-hajj. Okey, yang berkait dengan jim yang bersabdu ni, ada setengah berpendapat tak perlu tekan. Tak perlu daghatus saut. Tak perlu tekankan suara, memadai dengan qalqalah jim saja. Tapi bagi kita, apa yang kita baca dengan guru kita, mana-mana huruf yang sabdu, kita akan tekan suara. Itu khilaf. Tak ada benda yang kita kata siapa yang betul, siapa yang tepat. Tak. Berdasarkan apa yang kita talaqi. Jadi kalau kita ambil pada guru kita yang betul, yang mutqin, macam itulah kita baca. Walaupun dia berlainan dengan orang lain. Tetapi dalam bab penekanan suara ni, huruf yang bersabdu, kalau kita dengar Syekh Mahmud Khalusari, hatta huruf tu huruf qalqalah, dia tetap tekan suara. Fil hajj. Tu ada penekanan lah. Al-hajj. Kalau tak ada penekanan, dia jadi macam ni. Al-hajj. Itu kita rasa tak kena. Sebab ada setengah-setengah ulama' mengatakan, kalau huruf akhir itu huruf qalqalah dan dia bersabdu, tak perlu ditekankan suara. Memadai dengan pantulan qalqalah saja. Itu. Tapi kita berpegang dengan pandangan setiap huruf qalqalah, setiap huruf yang bersabdu ada penekanan suara berlainan dengan huruf yang sukun. Huruf tu kalau diwaqafkan dalam keadaan bersabdu, dia pasti berlainan dari sudut penekanan suaranya berbanding dengan huruf yang diwaqafkan secara sukun. Jadi kat sini kalau kita waqafkan, tekan suara al-hajj. Okey, itu tak apalah. Itu khilaf, perselisihan yang kecil saja. Tak ada siapa betul, siapa salah. Dua-dua betul lah ke, asalkan baca Quran. Jadi dengar yang mustahaknya adalah bunyi suara huruf jim itu. Bunyinya macam mana? Mesti pastikan daripada tengah lidah. Al-hajj. Jangan al-hajj. Itu hujung lidah. Al-hajj. Okey. Baik, kita terus dengan kita nak invite siapa-siapa nak baca ayat. Okey, siapa yang ada buku, dia tengok buku dia lah. Yang tak ada buku, dia tengok ayat yang kita pancarkan kat skrin ni, kalau bolehnya dengan laptop. Buka dengan laptop baru nampak ayat tu. Kalau buka dengan skrin, handset kita handset mahal pula, skrin ni kecil, tak nampak ayat dia. Jadi jangan tanya ayat dia berapa, ayat apa-apa, sebab tak larat tuan-tuan nak buka. Sebab ayat yang kita sediakan ni merentas surah, berlainan surah. Jadi yang ada buku, tengok buku. Yang tak ada buku, tengok skrin saja. Okey. Jadi siapa yang nak baca, nak talaqi, nak perdengarkan ayat yang mengandungi huruf jim, dia boleh dia boleh komen nak baca. Kalau jadi rezeki tuan-tuan, akan di-invite lah pada malam ni, insya-Allah. Okey, sila.
Dah ketawa dah. Okey. Pastikan yang nak baca ni dia bersedia dan dia tak buat gangguan, tak ada bising-bising, supaya dia hormat majlis kita. Okey. Okey. Sebelum tu tutup mic masing-masing. Nanti bila sampai giliran barulah dia open dia punya mic. Okey. Okey. Kita terus kepada Puan Fauzilah. Puan Fauzilah. Okey, sila Puan Fauzilah. Puan Fauzilah bersedia? Puan Fauzilah sudah bersedia? Tak dengar tu. Okey, Puan Anita, silakan Puan Anita. Ayat nombor berapa? Puan Anita tu ke? Puan Anita. Assalamualaikum. Okey, boleh dekat dengan mic ke apa ke supaya jelas sikit, suara tak berapa terang. Okey. Okey. Boleh nampak ayat ni, Puan? Nampak. Okey. Ayat ni ayat yang atas tu Puan hanya berhenti pada marajal bahrain, kat situ saja. Okey, sebab dia panjang tak muat skrin kita ni. Okey, cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Wa huwal ladzi marajal bahrain. Okey, saya tak dapat dengar dengan jelas tu kerana bila sebut huruf jim jadi kurang terang suaranya. Tak apa, teruskan lagi dengan ayat bawah dia, berarti pada barzakha wa hadha milhun ujajun. okey. Puan, kalau jim macam tu, itu kita panggil jim hujung lidah, menggunakan hujung lidah. Jadi ujaju tu hujung lidah. Ujajun ja'ala. وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا lagi sekali وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا. Okey, ada 3 jim kat situ kan? Ujajun tadi. Yang jim yang pertama tu nampak dia ada macam berhamas, berangin ataupun nafasnya berlalu. Kemudian jim kedua tu macam okey sikit, jim ketiga lagi okey. Bermaksud Puan tengah buat adjustment untuk adjustkan daripada hujung lidah kepada tengah lidah. Jadi jim tengah lidah ja, ji, ju, aj. Cuba Puan sebut ja, ji, ju, aj. Cuba. Ja, ji, ju, aj. Bila ju tu dia bawa hujung lidah ju. Kalau ju itu hujung lidah ju. Jangan ju tapi ju. Daripada tengah lidah. Ja okey. Bila ji kurang okey. Bila ju nampak sangat daripada hujung lidah. Kekalkan daripada tengah lidah. Bunyi dia sama, cuma baris saja berbeza. Ja, ji, ju, aj. Lagi sekali Puan. Ja, ji, ju. Ada cu. ada desiran tu. Ada apa? Ada nafasnya berjalan. Ja, ji, ju. Je, jo. Kita dalam Jawi kita kan. Okey, tak apa. Teruskan lagi.
Itu berangin tu. Ja itu berangin tu mana hamas. Dia bersifat dengan jahar. Mana nafas tertahan. Dia tertahan kerana kita bawa dia pada tengah lidah ni. Ja. Cuba. Ja. Tu boleh tahan dah sikit. Ja. Okey. Cuba baca. Ha antum haula'i hajajtum hajajtum. Cuba. Ha antum. Antum haula'i hajajtum fima. Okey. Okey lah, nampak ada usaha lah untuk tengah lidah tu. Okey, cuba baca yang ni pula, yang bawah ni. Berarti pada laisa lakum, tak apalah, berarti pada fima, tak apa dah. Berarti kat situ kita tengok jim saja. Ish, kenapa jadi macam ni? Sekejap Bagi ke berapa tu Ustaz? Sekejap. Dia lari pula ni. Okey, yang ni. Falima tuhajjuna, ataupun berarti pada falima tuhajjuna fima. Berarti situ saja dulu. Falima tuhajjuna fima. Okey, bila bagi depan nampak sangat daripada hujung lidah. Jadi bawa dia ke tengah dia. Beza bunyi dia ju dengan ju. Kau dapat beza tak? Ju dengan ju. Beza tak bunyi dia? Ya, beza. Beza kan? Bermakna beza tu kerana tempat keluar dia berlainan. Itu kena adjust. Dia kena latih yang ni, memang latih. Saya sendiri pun dulu, masa dulu-dulu tak tahu hujung lidah. Dan ramai orang tak tahu. Pasal kita dengar huruf J kita je, sebutan harian. Okey. Satu lagi. Pada Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Berarti kat situ saja. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Okey, untuk baris atas macam okey. Dia macam okey. Okey, untuk baris bawah dan baris depan kena cukup latihan. InsyaAllah dia akan jadi okey jugalah. Dia tak payah dah sebab dia bunyi tu dah bunyi huruf jim. Cuma nak adjust sikit ke belakang sikit. Daripada hujung ke belakang sikit. Okey, puan? Yang lain saya tak komen lah. Kita komen khas untuk huruf jim saja. Okey? Okey. Okey, terus kita berpindah kepada Li. Sama, fathallah alaik. Li ni lelaki perempuan ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada mana Li? Li nama apa ni? Syahrin Ustaz. Syahrin. Oh, jauh nama dia. Dan Li dengan Syahrin tu jauh. Tadi macam ada tak clear Ustaz, macam gelombang. Barangkali. Tapi saya dapat dengar suara apa Syahrin okey. Jelas. Okey. Cuba baca ayat ni. Ayat wa idza ra'aitahum. Sahabat-sahabat kita yang lain, jangan tunggu lagi nak baca. Dengar bacaan sahabat kita ni. Kemudian kita analisa ataupun kita perhatikan. Tepat ke tak tepat jim dia. Kalau kita dapat agak tepat atau tak tepat, bermaksud kita faham. Yang mana sebutan jim yang fasih dan yang tak fasih. Kemudian kita nak bawa kepada bacaan kita. Jadi sebenarnya kita belajar ni banyak daripada kita mendengar. Saya banyak belajar memperbetulkan bacaan ni hasil daripada banyak mendengar. Lebih-lebih lagi kalau kawan-kawan kita baca banyak tak betul tu, itu sangat-sangat membantu kita untuk tasihkan bacaan kita. Okey, jadi maknanya masa orang lain baca, kita jangan main. Jangan main. Kita ambil pengalaman orang baca tu untuk kita serapkan dalam bacaan kita. Okey, terus tuan Syahrin. Wa idza ra'aitahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Suara bagus, terang. Ni first time ke tu Syahrin? First time Ustaz. First time. Tapi suara tu bagus. Saya suka suara dia terang, suara terang. Cuma bila kita nak baca secara laju, pastikan mula kita baca tu, kita start huruf pertama tu jangan dia macam menyambar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Dia pergi macam tu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laju tak apa, tapi jangan mula dengan menyambar. Macam tercepat lebih daripada qadar perjalanan biasa. Dia akan jadikan huruf itu kurang tempohnya. Tempohnya kurang. Setiap harakat ni dia ada tempoh yang kita nak kena sempurnakan. Lagi sekali pada a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lagi bagus. Ini lagi fasih. Okey, terus. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ini tepat daripada hujung lidah. Itu jim tu betul-betul daripada hujung lidah. Kita nak daripada tengah lidah. Itu betul jim orang Melayu memang kita letaklah 98% memang dia akan sebut daripada hujung lidah. Sebab tak ada orang nak betulkan. Asal bunyi macam jim tu okey. Saya pun dulu macam tu juga baca dia. Bila kita baca, kita dengar banyak, rupanya lain lah sebutan orang Arab baca Quran lain. Kalau kita biasa berkawan dengan orang Arab, kita akan jadi kelakar dengar orang Arab cakap kalau ada huruf J. Dia tak sebut J, dia sebut J, jambatan, jari. Macam tu. Ja, tu'jibaka wala wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum ajsamuhum, jangan ajsamuhum tu'jibuka ji tengah lidah. Dia bawa tengah lidah, dia akan ada penekanan sikit sebab dia payah. Ju tu'jibuka ajsamuhum. Okay, lagi sekali. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Nampak nak tengah ejaz tapi masih bunyi lagi apa bunyi bunyi macam tu. Itu petanda sifat hamas tu. Tak ada dengar kan? Tak ada bunyi macam huruf c, tak ada c. Dia je. Okey, teruskan lagi dengan ayat bawah tu. Fala junaha alayhi tak apa. Tapi jim tak apa. Tapi jim tu memang solid daripada hujung lidah. Tak apa, kita try yang ni. Cuba tuan Syahrin sebut ikut saya sebut dulu. Ja'alna. Cuba. Ja'alna. Okey. Jibalin. Jibalin. Okey, boleh. Okey, terus dengan Junaha. Lagi sekali. Okey lah, sikit-sikit okey lah. Kalau ada sikit angin tu kira halal. Jangan nampak jelas sangat macam huruf C. Ajsamuhum. Okey, boleh. Wahijra. Ini jaga sikit sini. Wahijra. Ada angin itu. Itu ada hamasnya. Hijra. Okey. Tujza. Al-hajj. J tengah lidah. Al-hajj. Itu okey. Okey, maknanya kena cukup latihan saja. InsyaAllah kalau cukup latihan, huruf jim tu akan melekat pada tengah lidah. Okey, cuba baca ayat last ni. Lam yatmithhun.
Cuba. Ataupun atas sekali tu. Atas sekali. Fa'a'ridu. Saya spek tu awak tak nampak. Tak bawa. Okey. Tak apa. Ambil, saya besarkan dia. Cuba ambil innahum. Berhenti kat situ. Innahum rijs. Innahum Mana sin? Sin tak dengar. Ada. Innahum rijs. Rijs. Okey, bagus. Ambil min ni'matin. Min ni'matin tujza. Okey, boleh. Saya yang lain saya tak fokus, saya fokus gym saja. Yang lain tu kalau ada kurang malam ni halal Sebab malam ni malam gym, giliran gym. Jadi yang lain kalau belum lagi kita lalu, kita halal dulu. Tapi kalau dah terkaitan dengan hamzah, ba, ta, tha, ada kaitan kat situ, maknanya walaupun kita sebut huruf jim malam ni, yang tu kita ambil kira sebab kita dah perincikan ataupun telah kita cerita pada minggu lepas. Okey, pada ambil walajan. Okey, kena latih lagi insya-Allah. Saya nampak tu dah macam okey dah, tapi ada sikit-sikit lagi. Boleh difasihkan lagi, boleh disempurnakan lagi dengan kita terus cuba dengar. Kalau huruf jim ni, Syahrin dengar qari yang bernama Syekh Muhammad Jibril. Nama dia pun mula dengan jim. Jibril. Syekh Muhammad Jibril. Taik mana-mana tempat online, dengar jim dia. Jim dia betul-betul padu daripada tengah lidah. Okey. Syekh Muhammad Jibril. Orang Mesir dia panggil Gibril. Dia tukar pada ga. Dia malas nak sebut huruf jim tu. Tukar. Jibril jadi Gibril. Jadi orang kampung Mesir ni yang tak mengaji baca Quran, dia baca bahasa pasar dia lah. Idza gaa nasrullah. Ga dia baca. Sebab jim tengah lidah dia jadi berat, payah. Jadi dia ambil mudah. Tukar jim kepada ga. Idza gaa nasrullah. Itu tak betul tak betul. Okey. Fathallah alaik. InsyaAllah menyumpul lagi pada live akan datang. Dah bagus tu? Okey. Allah jazika khairan. Okey. Terus dengan Farhan. Bagus juga kalau ambil kat sini dulu. Okey. Farhan. Farhan dah bersedia? Tak. Okey, terus kepada Puan Hayati. Sila Puan Hayati. Okey, Puan Hayati daripada mana? Tak juga. Kalau tak bersedia juga, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, siapa tadi? Farhan juga tak bersedia. Puan Hayati tak bersedia juga. Mursyid. Sila, Mursyid. Tak juga. Salam. Dengar. Mursyid dia apa mana? Saya tanya dia bunyi bising. Okey. Ada juga slow-slow tapi tak apa. Suara Mursyid lagi terang. Okey. Okey, Mursyid dia pada mana? Saya Assalamualaikum Ustaz, daripada Perak. Okey, silakan. Cuba baca dulu yang perkataan ni. Ja'alna jibalin. Cuba. Ja'alna. Bagus. Terus. Nampak tak? Dia macam kekok kan? Tapi dah boleh. Cuma belum fasih. Tapi kekok sebab tak biasa. Tapi menjadi sebutan tu, menjadi. Terus dengan bahagian depan. Dia maknanya gini, kalau jim tu bahagian atas, bila tengah lidah, dia lebih mudah berbanding dengan bahagian bawah dan bahagian depan. Bahagian bawah lagi kita akan kekok, bahagian depan lagilah sebab kita nak bentuk mulut kita ni. Cuba yang bahagian depan pula.
Okey, bagus. Dia atas orang juga. Ada orang bila dia nak ubah tu terus boleh ubah. Cuma tinggal lagi apa dia macam kekok je. Tapi siapa ni? Farhan nampak macam kekok tapi sebutan tu dah betul pada tengah lidah. Okey, terus. Ya. Yeah. Betul, terus. Okey. Yang ini pula. Ya. Terus. Okey, selamat sebab tak berhenti ya. Kalau berhenti payah nak raw tu payah tu. Tak apa. Teruskan. Okey, bagus, tepat sebutan huruf jim tu. Okey, kita baca ayat pula. Ayat. Cuba baca ayat ni. Boleh nampak tak ayat tu? Ayat atas tu. Wa idza ra'aitahum. Ada dua keadaan jim bagi bawah. Satu bagi bawah tu'ajibuka. Nampak tak? Boleh nampak silakan. Wa idza. Terus. Okay, nampak tak? Okey, terus. Ada bunyi bising saya. Sorry saya. Tak apa. Bunyi ke? Ada bunyi ke? Tadi. Ada bunyi. Tapi tak apa, suara Farhan lagi clear daripada yang background tu lah. Terus. Mursyid ni. Sorry. Mursyid ya. Betul. Terus. Fala. Ya. Kemudian ambil lagi ayat tu. Au kadhulumatin. Berhenti pada mauj. Kat situ. Okey. Au kadhulumatin fi bahril lujjiyin. Lagi sekali. Yaghshahu mawj. Dekat situ. Oh, tahu. Saya tak nampak saya. Tak nampak? Ambil okey. Ambil yaghsha, berarti pada mawj yang kedua tu. Boleh nampak yaghsha? Okey. Berarti pada mawj yang kedua. Yaghshahu mawjun. Mawjum. يغشاه موج من فوقه موج. Okey, bagus. Cuba baca yang bawah ni. Wa ma'wahum. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Fatahallahu alaik. Masya-Allah. Huruf jim tu dah tepat dah. Yang lain-lain tu malam ni halal. Jadi yang nak betul yang lain tu kena hadir lagi live berikutnya insya-Allah. Okey, sama insya-Allah. Okey, terus dengan tadi mursyid Farhan dah baca tadi. Pak Yus. Okey, bagus jugalah kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus daripada mana? Alhamdulillah, saya daripada Ipoh, Perak. Ramai orang Perak mana ni. Yang mana lepas tu ramai orang sebelah sana, belah Indon. Dua hari lepas Indon ramai. Lain tak clear. Okey, teruskan Pak Yus. Kita ambil daripada perkataan dulu lah, senang. Lagi sekali. Pada sebutan ja'alna okey, tapi sebut ja tu dia kurang sikit.
Ja'alna. Ja. جعلنا Okey, bagus. جي Itu tak. Itu bunyi berangin. Ci. Bunyi G. G. جبال Okey. Bila Ustaz kata okey, dia tengah fikir tu. Okey tak okey tu. Tapi kalau okey, bagus, tu mana tepat lah. Jadi tengok apa yang Ustaz komen tu, kita boleh faham. Oh, macam tak puas hati kalau dia kata tu. Mana ada ruang lagi untuk kita perkemaskan. Teruskan. Junaha. جناح Masa sebut ju kurang tepat, tapi junah dalam perkataan tepat. Makna dia belum stable lagi jim tu. Tapi dah kena pada makhraj dia. Okey, teruskan lagi. أجسامهم Boleh? وحجر Okey. تجزى Ya. حاججتم Itu bagus. Itu bagus. Jim tu bagus itu. Terus. حجر Boleh? الحج Itu tak. Itu dengan ce kat belakang. Ce. Hajj. Jangan hajj. Berangin tak nak. Al-hajj. الحج Okey, ada usaha dah tapi masih lagi. Masih lagi. Ada sikit. Al-hajj. Al. الحج Tu dah okey. Lagi okey lah. Tapi masih lagi boleh diperbaiki. Tapi dah nampak lah dia punya plan dia. Dia punya plan gambaran dia. Nak keluarkan suara tu macam mana. Rupa suara huruf jim tu dah nampak Cuma kena tinggal lagi latihan saja. Okey, cuba Pak Ayus baca ayat ini. Wa huwa alladhi. sampai mana Ustaz? Berarti pada di belakang Ustaz. Okey. Berarti pada Bahrain pun tak apa dulu. Bahrain. Kita nak dengar jim saja. وهو الذي مرج البحرين Okey, jim tu okey. Teruskan yang bawah tu. وهذا ملح أجاج وجعل بينهما Kalau Pak Ayus dengar balik rakaman ni, perkataan ada tiga jim tu. Ada jim yang tepat tengah lidah, ada yang hujung lidah. Bila dia berangin tu sebenarnya dia dah beralih dia punya makhraj je. Wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakha. Ujajun wa ja'ala bainahuma barzakha. Cuba ambil balik. Wa hadha. وهذا ملح أجاج وجعل بينهما Okey. Dia separa-separa. Jim tu separa-separa. Tapi taklah jelas sangat macam berhamas tu. Okey. Cuba seterusnya. Ha antum. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم Okey, tapi yang ni ada qalqalah, jangan tahan qalqalah dia. Bagi dia lantun. Hajajtum fima lakum. Hajajtum. Cuba. حاججتم Okey. فيما لكم Okey, boleh. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Falima. فلم تحاجون Cu. فيما ليس لكم به علم Okey. Pak Yus sentuh pada tengah lidah tu dah betul. Bila sebut baris, dia jadi berangin. Tuhaj. Dah betul? Ju. Bila lepas baris tu jadi berangin. Falima tuhajjuna. Juna. Lagi sekali. فلم تحاجون Dia suka sikit. Okey, tak apa.
Okey. Kita ambil satu lagi yang agak payah sikit contoh ni. Ni lah ada 2 kali. Jim bagi depan maknanya lagi yang bagi depan lagi payah kita nak tepatkan dia punya bunyi dia, makhraj dia. Cuba baca yaghshahu. Kita nak dengar Jun tu macam mana. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه. Huruf jim okey pula bagi depan. Tapi fauqihi tu tertukar pada ha pedas. Fauqihi tadi bunyi fauqihi ada ha pedas. Tak apalah itu kita tak fokus sangat, tapi tak betul lah kalau huruf ha simpul kepada ha pedas tu. Tapi huruf jim bagi depan betul pula lah. Jadi tepat pula bunyi dia. Ju. Jadi maknanya dia dah boleh sebut dah, tinggal lagi nak kena fasihkan pada setiap keadaan. Dia berbaris, atas, bawah, depan, dia mati, dia bersabdu, mesti nak datangkan daripada tengah lidah dan jangan tahan dia daripada berangin ataupun berhamas. Jadi mana huruf jim kita ni yang kita nak fokus jim adalah makhraj dan jangan hamas. Sebab situ tempat lemah kita. Yang lain-lain sifat-sifat tu dia akan jadi sendiri. Sifat lain-lain yang ada berapa tu, ada 6 sifat tu dia akan jadi sendiri insya-Allah. Fokus kita untuk fasihkan jim, orang Melayu tu utamanya makhraj tengah lidah, dan jaga jangan dia suara nafas jangan berjalan, jangan mengalir. Okey. Sama, masya-Allah, jumpa lagi. Fathallah alaik. Kita nak patah balik kepada Puan Anita. Puan Anita dah bersedia? Ya Ustaz. Okey. Belum baca kan? Tadi baca Ustaz. Dah baca dah? Tak apa. Kalau dah baca dah tak apa. Kita nak jemput seorang lagi ni sebagai penutup malam ni. Siapa agak-agak? Siapa nak baca ni? Ada siapa nak volunteer baca terakhir, peserta terakhir? Siapa ni? Ada? Kita pergi pada kejap. Okey, Wan Lee. Sila tuan. Tuan daripada mana tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana? Saya daripada Bacuk. Bacuk Kelantan, masya-Allah. Silakan kita huruf jim malam ni ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bagus. Ta tu kurangkan sikit. Syaitani, jangan syaitani. Bila tekan kuat, dia jadi macam kita nak jadikan dia huruf yang kuat sebanding huruf bersabdu. Sedangkan dia berbaris je. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaitonir Tu dia. Ya. Kenal benar kita. Gitu. Terus. InsyaAllah. Ja'alna. Ya, betul. Jibal. Ya. Terus. Duna. Ya. Ajsamuhum. Betul. Terus. Wahidra. Ya. Tujza. Okey, tepat. Terus. Hajajatun. Ya. Hijr. Ya. Al-Hajj. Ini ustaz besar dah ni. Masya-Allah. Okey. Dia kalau dah betul kat situ, dia dalam ayat tu insya-Allah akan betul jugalah. Dia kalau dah awal-awal pada perkataan tu dah tak tepat, ayat pun dia akan jadi tak tepat jugalah. Okey, teruskan tuan kita. Wa huwal ladzi marajal bahrain hadha. Okey, terus wa hadza milhun kat bawah tu. Wa hadza milhun ujadun wa ja'ala bainahuma barzakha. Wa ja'ala, ulang lagi. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura.
Okey, bagus. Man kana yuridul ajilata ajjalna lah. lagi sekali. Yuridul ajilata ajjalna lah. Ajjal. Ajjal. Man kana yuridul ajilata ajjalna lah. Okey, bagus. Kita cari lagi ayat ni. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. bagus. Teruskan. Fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. okey, teruskan lagi. Fa'aridu. Ayat bawah. Fa'aridu. Fa'aridu anhum innahum rijs. Okey. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu Yaksibun. yaksibun. Okey. Cuba yang bawah ni. Lam yatmithhun. Lam yatmithhunna insun qablahum wala wala jan. lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Terus. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. 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 Ya, jangan sampai jim itu berbaris tapi makhraj jim tu dah betul. Okey, last ayatnya faman farada fihinna الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما شاء الله, فتح الله عليك. Comel. Comel jim tu. Okey. Bagus. Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa lagi lah. Jumpa lagi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita berada di penghujung program kita. InsyaAllah minggu hadapan kita jumpa dengan huruf H pula. Ha pedas ni. Ramai orang tak berapa pedas. Kenapa ya? Ini kena nak bahas panjang lebar sikit insya-Allah ya. Jadi kita maksudnya untuk minggu hadapan kita akan berjumpa dengan huruf H. Jadi pastikan huruf-huruf yang kita telah bahaskan tu, huruf hamzah, huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf jim pada malam ni itu selesai dari sudut exercise kita kat rumah. Jangan tinggal tu. Kalau tak nanti bertambah minggu hadapan, bertambah huruf. Kalau kita belum lagi mahir pada huruf-huruf yang kita telah cerita ni, dia akan bertambah beban lah. Jadi sebelum sampai minggu hadapan, ada tempoh 6 hari, 7 hari tu, kita fasihkan huruf-huruf yang lepas berdasarkan rakaman yang kita simpan dalam FB group tu. Jadi saya sekolah untuk pada malam ni insya-Allah kita akan bertemu kembali pada untuk huruf H minggu depan. Esok kita ada tahsin bacaan rukun qauli, bacaan solat. Esok hari Rabu kan? Hari Rabu bukan. Esok kita ada talaqi muka surat 46. Esok hari Rabu kita talaqi page 46 dan kita akan huraikan satu ayat daripada page tersebut. Jadi kita tinggal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan bertemu pada esok hari. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليكم جميعا.
أحببتك اللهم محبة دوالي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دار. وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك أرفع الآمان، إليك أرفع الآمان.